Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Negara Brunei Darussalam, Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Presiden Universiti Islam Malaysia, Tan Sri Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, tetamu HBI yang ada pada pagi ini. Selamat datang ke program Halaqah Bicara Intelek siri yang ke-6 yang dianjurkan oleh Universiti Islam Malaysia. Terima kasih di atas kehadiran dan terima kasih di atas penyertaan. Bagi memberkati majlis di pagi ini, saya menjemput Tuan Haji Ali bin Haji Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Arishna washfi bardana. Tawakkal alaika ya Rabb wa faddil umurana ya Fattah, ya Wahhab, ya Basit, ya Alim, ya Khabir, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memohon rahmat dari sisimu ya Allah. Semoga dengan rahmat itu Engkau membuka pintu hidayah, taufik dan bimbingan kepada kami. Kami memohon semoga dengan taufik itu ya Allah, Engkau menghimpunkan hati-hati kami. Semoga dengan rahmat itu Engkau menghindari daripada kami segala fitnah. Semoga dengan rahmat itu Engkau melindungi kami daripada segala keburukan dan musibah. Ya Arhamar Rahimin. Pada saat hari dan bulan yang penuh keberkatan ini, kami menganjurkan program Halaqah Bicara Intelek yang akan dipimpin oleh hamba-Mu yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Negara Brunei. Kami mohon semoga majlis ini akan menjadi pemangkin kepada kami untuk mempertabatkan ilmu dan hikmah dari-Mu jua ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Khususnya ya Allah, kami mohon untuk hamba-Mu Pihin Datuk Dr. Abdul Aziz dan keluarganya. Semoga diberikan rahmat kesejahteraan, diberikan rezeki dan nikmat. Semoga mendapat ridha dan berkat daripada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih Tuan Haji Ali. Yang berhormat Pihin, yang berbagai Tan Sri, Datuk-Datuk, hadirin dan hadirat sekalian. Sesungguhnya HBI kali ini amat istimewa. Istimewanya kerana Amir Halaqah kita ialah YB Pihin, yang memang daripada negara Brunei Darussalam, yang banyak cerita dan kisahnya, kaitannya dengan Universiti Islam Malaysia ini.
Yang kedua istimewanya, kerana HBI pada hari ini akan dikendalikan sendiri oleh Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden UIM sendiri. Yang ketiga istimewanya, kerana semua tetamu-tetamu dan jemputan pada hari ini adalah jemputan yang terpilih, dipilih sendiri oleh Pak Presiden dan UIM. Maka tiga keistimewaan ini, Amir Halaqah, dan juga akan dikendalikan sendiri oleh Presiden, dan yang akan mendengar pada hari ini terdiri daripada tetamu-tetamu dan jemputan yang terpilih. Oleh sebab itu, tanpa melengah masa, saya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia, untuk mempersilakan Yang Berhormat Pehin naik ke pentas. Seterusnya Yang Berbahagia Tan Sri mengendalikan sesi HBI siri yang ke-6 ini. Dipersilakan. نصلي ونسلم على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang berhormat sahabat saya, rakan saya, Presiden Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Semestia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, yang berbahagia rakan-rakan saya, Tan Sri Profesor Pudong Dr. Kamal Hassan. Minta maaf kerana tak ada seat di hadapan. Yang berbahagia saudara saya, bekas mantan Menteri juga, Tan Sri Abdullah Zain, yang di baris hadapan, masih dikenali ramai saya kira. Yang bahagia Profesor Dr. Ismail Ibrahim, Profesor Dr. Munir, Profesor Manah. Hari ini kita pakai Profesor Manah Ahmad, kerana dia sudah berhak mendapat gelaran itu dari segi pengalamannya. Profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pihim, saya memohon izin untuk secara ringkas saja menceritakan sedikit sebanyak yang berkaitan dengan program hari ini, iaitu HBI UIM. Bagi mereka yang biasa dengan pengajian di universiti sama ada dalam ataupun luar negara, sesi sebegini memang merupakan sesi yang biasa. Lebih-lebih lagi, dalam sejarah pertumbuhan mana-mana universiti pun, sesi akademik oleh mana-mana universiti bermula dengan perhubungan di antara seorang pensyarah dan beberapa orang pelajar sahaja. Di antara seorang syekh, sama ada di Itali atau di Azhar atau di mana-mana negara lain, ia merupakan sesi perhubungan ilmu di antara seorang pakar dengan beberapa murid yang meminati bidang yang berkenaan. Dan berbagai nama telah dipakai bagi tujuan itu, corner, wing, dan yang paling popular dalam pengajian Islam ialah halaqah. Lebih daripada 1000 tahun yang lalu, halaqah sebegini sebenarnya sebelum dimulakan di Itali, dalam sejarah pertumbuhan universiti, ia sebenarnya bermula di Azhar, atau dengan lain perkataan di Masjid Azhar. Kerana Azhar menjadi universiti setelah beberapa siri halaqah berjalan di masjid yang dinamakan Masjid Al-Azhar, kemudian berkembang menjadi Universiti Al-Azhar. Di atas perintah Royal Decree di England pada masa itu, maka ditubuhkan Universiti Oxford, perintah daripada pihak diraja negara itu. Ada beberapa universiti yang lain ditubuhkan atas kehendak Pope
atau pemimpin agama. Yang saya hendak kabarkan sini yang Berhormat Datuk Seri Pihin ialah pusat ilmu keseluruhannya berkembang berasas kepada order atau kehendak pemimpin agama, sama ada di Cambridge atau di Oxford atau di maafkan saya, di Harvard. Kerana orang daripada Cambridge yang pergi ke Harvard memulakan Universiti Harvard dengan menghadiahkan 400 pound sterling dan koleksi bukunya kepada pihak yang berkenaan untuk menubuhkan Universiti Harvard dengan status college pada masa itu. Hari ini yang berhormat Pihin, memang saya sedar bahawa kita ini berbanding dengan mereka yang pakar dalam bidang-bidang ilmu memang berstatus murid yang kecil saja. Tapi dengan kehadiran yang berhormat Pihin, saya fikir kita boleh memulakan kembali sejarah yang sudah bermula tahun 55 dahulu. Kerana universiti ini sebenarnya bukan bermula sekarang. Perjalanan universiti ini sebenarnya bermula dalam tahun 1955 dahulu, sebelum daripada penubuhan universiti-universiti yang lain di Malaysia. Bermula dengan sebuah kolej, kemudian diumumkan oleh Perdana Menteri pada masa itu untuk menjadi universiti dan ditawakufkan buat sementara, dan alhamdulillah berkat doa dan restu, maka akhirnya perjalanan yang bermula tahun 1955 dahulu dapat disambung kembali. Kehadiran dalam dewan yang kecil ini yang Muhammad sebenarnya sangat mengharukan saya, kerana ini permulaan bagi membina kekuatan yang sudah dimulakan dalam 1955 dahulu, yang merupakan terjemahan kepada perjuangan menghidupkan Islam yang sebenar bagi mengatasi masalah gejala kurang sihat dalam Islam yang bercampur aduk dengan pelbagai perkara. Universiti ini sama-samalah kita doakan supaya dapat meneruskan agenda penerusan pengukuhan Islam ini sehingga ia benar-benar menjadi satu bahagian dalam negara untuk mencapai keamanan dan kejayaan. Universiti ini tidak mencabar sesiapa, tapi universiti ini hanya sekadar meneruskan risalah yang sudah bermula beratus tahun yang lalu. Kecil, tapi saya fikir besar artinya. Oleh kerana itu, maafkan saya yang berhormat Pihin, sewaktu masuk ke bangunan ini tadi, seolah-olah macam saya telah memaksa Pihin. Sebenarnya bukan saya paksa, tapi saya membimbing yang berhormat Pihin untuk melihat satu slogan yang tertera di atasnya perkataan dari Kampung Jawa ke Petaling Jaya dan kini di Cyberjaya. Perkataan itu memang bersajak kerana yang berhormat Pihin mempunyai pengalaman yang cukup kaya dalam bidang itu. Sebelum memikul tugas sekarang ini, saya fikir memang kekuatan sastra itu berkait rapat dengan Islam. Kerana itulah miracle Quran ini sebenarnya, miracle Islam ialah salah satu ialah Quran, dan dalam Quran terdapat kekuatan, dan kekuatan itu selain daripada ilmu yang terkandung dalamnya, tapi diterjemahkan menerusi kata-katanya. Maka sebab itu saya bukan ahli, bukan penyaja, tapi saya fikir perkataan itu ada satu kekuatan untuk menjadi tajuk sebuah sajak yang saya fikir kalau yang berhormat Pihin ada masa, buat sajak lagi yang tajuknya ialah dari Kampung Jawa ke Petaling Jaya dan kini di Cyberjaya. Memang benar kita perjalanan untuk menyambung siri perjuangan Muhammad Abduh ini memang bermula
di Kampung Jawa, Kelang, di sebuah istana. Dan kita telah bergerak setapak ke hadapan, pindah ke Petaling Jaya. Bukan berpindah daripada risalah, cuma berpindah dari segi tempat saja, memikul risalah yang sama. Dan Allah telah mentakdirkan kita dapat meneruskan risalah ini, dan kita berada di tempat yang paling mencabar di Malaysia, iaitu di sebuah tempat yang pembangunannya, saya fikir, tanpa kewujudan universiti ini, mungkin ia menjadikan tempat ini tempat yang tidak dapat melambangkan kebesaran Islam dalam kawasan ini, iaitu kawasan yang bernama Cyberjaya, yang menjadi pusat komersial penting dalam negara, di samping Putrajaya yang menjadi pusat pentadbiran. Jadi hari ini yang berhormat, atas dasar sejarah itu, maka saya ingin menyatakan penghargaan dan terima kasih yang cukup banyak kepada yang berhormat PN sendiri. Dan kalau boleh saya sebutkan di sini, saya memang kagum dengan perhatian berat oleh Waduli Yang Mulia Paduka Baginda Sultan Brunei, yang memang berminat daripada semasa ke semasa untuk mengetahui apakah yang berlaku di universiti ini. Dan saya boleh sebutkan di sini bahawa baginda pernah menyebutkan bahawa almarhum ayahndanya telah mempunyai komitmen terhadap universiti ini sewaktu ia bernama Korek Islam Melaya. Dan saya yakin risalah ini akan kita pikul bersama dengan sokongan daripada semua raja-raja Melayu, dan sudah tentu Paduka Baginda Sultan Brunei, insyaAllah. Saya rasa itulah sahaja ucapan saya. Terima kasih kepada yang berhormat. Dan perjumpaan ini adalah merupakan perjumpaan yang sangat penting dalam sejarah, kerana ia disertai oleh seorang yang hampir dengan perjuangan ini, perjuangan risalah ini, dan yang memahami asal-usul kita. Terima kasih yang berhormat. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan yang berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehubungan dengan itu, saya tidak berlengah lagi, dan dengan hormatnya saya menjemput yang berhormat PN untuk memulakan bicara. Mula-mula saya menyebut yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusuf Nur yang saya hormati, Tan Sri Datuk-Datuk dan para hadirin umumnya. Saya merespon dulu pendapat yang berbahagia Tan Sri mengenai dengan kekuatan kata-kata. Saya 100% bersetuju. Lebih-lebih lagi, kata-kata yang datang daripada Maha Pencipta, Al-Quranul Karim. Saya teringat kepada satu kisah benar yang pernah saya baca mengenai dengan seorang perawat Islam dan seorang doktor biasa. Si perawat ini, sebagaimana kita tahu,
dia merawat dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si doktor menyatakan pendiriannya tidak percaya. Dia tidak percaya. Apa ada dengan bacaan-bacaan ini? Apa kesan berbanding dengan ubat-ubat yang dibekalkan kepada pesakit daripada hospital? Ada pil-pil, ada berupa air untuk diminum, berupa suntikan, berupa pembadahan, berbanding dengan cuma ayat-ayat yang dibaca kepada air dan kepada pesakit. Dia tidak percaya. Okey, si perawat memberitahu kepada doktor, tuan doktor, tuan ini keldai. Mendengar itu, si doktor amat marah sekali. Apabila doktor marah, okey, bukan, kata perawat, bukan keldai, tetapi anak keldai. Si doktor bertambah marah. Melihat itu, si perawat cepat-cepat berkata, ya, bukan, keldai pun bukan, anak keldai pun bukan, tetapi lebih rendah daripada keldai. Mendengar ini, doktor bertambah marah dan lantas untuk memukul si perawat. Maka si perawat pun berkata, sabar tuan doktor, inilah saya nak tunjuk kepada tuan tentang kekuatan kata-kata, kekuatan bahasa. Ini baru saya yang cakap, baru bahasa saya, baru kata-kata saya. Respon tuan sudah sekian, apalah lagi kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun terus membaca ayat yang berkaitan dengan kekuatan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna bila diturunkan Al-Quran ke atas gunung akan takut. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian bi khasyatillah. Nah itu. Jadi betul apa yang dibawa oleh Tan Sri, kekuatan kata-kata itu tidak boleh dilawan oleh lain-lain. Saya telah diminta oleh pihak Universiti Islam Malaysia untuk menyampaikan syarahan pada hari ini berkenaan dengan undang-undang Islam, dan secara khusus ia dipanggil sebagai Undang-Undang Jenayah Syariah menerusi tajuk Syariah Penal Code Order SPCO 2013 daripada perspektif dan pengalaman Brunei. Saya dan malah negara saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas undangan ini, iaitu suatu isyarat adanya jalinan ukhuwah Islamiyah yang matang di antara saudara-saudara di Malaysia dan di Brunei Darussalam.
apabila menyebut undang-undang jenayah syariah di Brunei Darussalam, ia adalah bertolak dari keimanan para sultan negara ini untuk menerima dan melaksanakan undang-undang jenayah syariah itu. Kemudian ia terus berputik dan mekar sehingga mendorong kita menghalusinya. Kemudian alhamdulillah berjaya menggubal aktanya dan seterusnya menggesetkannya. Bagaimana titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Maizuddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam Majlis Ilmu sempena perayaan sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-67, antara lain titah itu berbunyi, dengan izin Allah jua, akta perintah ini, perintah kanun hukuman jenayah syariah pada hari ini 22 hari bulan Oktober 2013 mula digezetkan dan akan mula berkuat kuasa 6 bulan selepasnya secara berfasa. Dengan ini alhamdulillah pada peringkat ini titah Baginda, tanggung jawab kita di hadapan Allah telah pun tertunai. Selepas penggezetan itu, undang-undang ini pun rasmilah menjadi undang-undang negara. Walaupun ia suatu inisiatif terbaik, namun cabarannya adalah tetap wujud. Tetapi bagaimanapun, cabaran itu tidaklah menggoyahkan kerajaan Brunei Darussalam untuk tetap menguatkuasakannya. Para hadirin yang saya hormati, undang-undang adalah alat untuk memperolehi keadilan. Ia luhur di sisi Allah dan amat penting bagi manusia. Keadilan adalah matlamat bagi semua undang-undang. Mentelah lagi undang-undang Allah Ta'ala, ia memang 100% menjamin keadilan itu. Sebab itulah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Tafsirnya, apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukumnya dengan adil. Bagaimanakah cara untuk menghukum dengan adil itu? Jawabnya ialah dengan melalui proses penghakiman yang dipandu oleh undang-undang. Undang-undang menghendaki adanya keterangan dan saksi bagi menentukan sejauh manakah kekokohan bukti dan kesahihan dakwaan. Inilah dia fungsi penghakiman itu bagi kepentingan keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan semua ini sebagai asas menerusi Rasulnya yang kemudian disebut sebagai undang-undang syara. Namun manusia dengan kerenah dan ragamnya membuat pula undang-undangnya sendiri berdasarkan akal dan tradisi, sehingga lahirlah pelbagai undang-undang di dunia ini. Mengenai undang-undang syara, janganlah ia dianggap sempit, tetapi meliputi semua aspek akidah, seperti yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian, aspek akhlak, seperti berkaitan dengan perkara-perkara yang ada unsur dalaman, seperti aspek zahir, seperti yang berkaitan dengan ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain, aspek kekeluargaan seperti nikah, cerai, nafkah dan lain-lain,
aspek muamalat seperti berkaitan dengan jual beli, hutang piutang, perbankan dan lain-lain. Aspek jenayah seperti membunuh, mencuri, minum arak, berzina dan lain-lain. Aspek antara bangsa seperti berkenaan dengan hubungan dua hala, peperangan dan lain-lain lagi. Inilah kedudukan undang-undang syariah itu. Tetapi lewat abad kedua Hijrah, ia adalah dilihat sebagai lebih menjurus kepada aspek zahir semata-mata, yaitu ibadat dan aspek-aspek kekeluargaan, muamalat dan sedikit irayah. Sementara undang-undang sivil atau dalam Arabnya disebut Al-Qanun Al-Madani adalah merujuk kepada undang-undang khusus mengenai hubungan sesama manusia, seperti undang-undang kontrak, undang-undang sivil, atau dalam Arabnya disebut Al-Qanun Al-Madani adalah merujuk kepada undang-undang khusus mengenai hubungan sesama manusia, seperti undang-undang kontrak, pemilikan tanah, wasiat, hal ehwal kekeluargaan dan ganti rugi. Adapun mengenai jenayah, ia tertumpu kepada perkara-perkara yang memudaratkan manusia. Orang-orang pada lazimnya mengambil maklum bahwa undang-undang sivil itu berkuat kuasa di kebanyakan negara Eropa. Dalam sejarah perundangan, undang-undang sivil berasal daripada kumpulan undang-undang yang dihimpunkan oleh Maharaja Rom Gesnian pada abad ke-6 Masehi. Kemudian kandungan undang-undang ini diguna pakai di dalam pemerintahan Empire Rome sebagai undang-undang sivil baru dan juga oleh kebanyakan masyarakat Eropa. Hal ini terjadi terutama selepas ia dikuatkuasakan di Prancis pada tahun 1804 Masehi. Selepas penguatkuasaan ini, ia dikenali juga sebagai Undang-Undang Napoleon atau kumpulan undang-undang sivil yang mengandungi himpunan undang-undang Rom dengan undang-undang Prancis Utara. Sesungguh-sungguh pun undang-undang ini kelihatannya sudah berumur, namun keadaannya tetap sahaja seperti bayi yang baru lahir. Ia tumbuh dan berubah mengikut perkembangan masyarakat. Jika masyarakat pengguna lebih cepat kemajuannya, maka cepat pula lah tumbuhnya. Sebaliknya, jika masyarakat pengguna itu lambat kemajuannya, maka akan lambat pula pertumbuhannya. Artinya, undang-undang ciptaan manusia ini adalah tunduk sepenuhnya kepada sejauh mana maju mundurnya masyarakat pengguna. Kerana itu, ia kurang utuh, kurang solid, sentiasa terdedah kepada perubahan dan pindaan. Berbeza dengan undang-undang syarak, ia tidak boleh diumpamakan seperti bayi, kerana ia muncul dengan keadaannya yang sedia matang dan sempurna. Ia tidak memerlukan revision, perubahan dan pindaan, kerana padanya tidak terdapat sebarang kekurangan. Bagaimanakah ia mungkin kurang? Sedang penciptanya atau penggubalnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha bijak lagi maha sempurna ilmunya. Ia juga bukan untuk satu-satu bangsa,
tetapi untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk satu-satu tempat atau zaman, tetapi untuk seluruh alam dan semua peringkat zaman sampailah hari kiamat. Itulah ia undang-undang Allah Ta'ala yang tidak memerlukan sebarang revision, perubahan dan pindaan. Firman-Nya, la tabdila li kalimatillah. Tafsirnya, tidak ada sebarang perubahan pada kalimat-kalimat Allah atau undang-undang Allah itu. Tegasnya, undang-undang Allah itu amatlah indahnya, amatlah bagusnya, dan amatlah adilnya, sehingga tidak boleh lagi dikritik-kritik atau dibantah-bantah, karena semuanya sudah amat-amat cantik, semuanya sudah amat-amat sempurna, dan semuanya sudah amat-amat adil saksama. Semua orang nampak hakikat ini. Semua orang nampak. Islamkah mereka ataupun bukan? Semuanya mengakui kebagusannya. Kalau bukan lidah mereka yang mengaku itu, tetapi dhamir mereka, hati kecil, sukma mereka adalah mengakuinya. Mari kita lihat, bukan orang beriman sahaja yang hormat terhadap undang-undang Islam itu, malah semua orang, termasuk mereka yang di luar Islam. Jarang kita mendapati mereka itu memperlekeh undang-undang Islam, tetapi menghormatinya ada. Mereka respect dengan undang-undang Islam, terutama undang-undang berupa ibadat. Mereka tidak pernah usik sembahyang kita. Malah kalau saudara sedang sembahyang, tiba-tiba masuk orang bukan Islam, terserempak dengan saudara sedang sembahyang, maka yakinlah orang itu tidak akan meneruskan masuk. Dan jika dia masuk juga, pasti dia tidak akan membelah jalan di hadapan saudara yang sedang sembahyang itu. Ini boleh dibuktikan dari pengalaman. Coba-coba ingati, kita melancong ke luar negeri, negeri bukan Islam. Sekali-sekala boleh berlaku pekerja hotel tiba-tiba masuk ke dalam bilik dan mendapati kita sedang sembahyang. Apa yang berlaku ketika itu? Bagaimana keadaan si pekerja? Dia pasti akan teragak-agak untuk masuk, untuk terus masuk, atau dia akan spontan berundur balik untuk keluar bilik. Begitu juga dengan ibadat-ibadat lain seperti puasa. Tidak ada kritikan atau perlekehan, malah yang turut mengakuinya, turut mengakui kebagusan puasa itu ada. Begitu juga undang-undang keluarga Islam. Susah untuk kita mendengar orang mengkritiknya. Tidak ada. Begitu juga undang-undang muamalat atau undang-undang urusan hal ehwal ekonomi. Ramai orang di luar Islam memujinya, malah turut mencaburinya. Ramai yang turut mengagumi sistem tanpa riba dalam muamalat Islam. Kerana itulah bank-bank Islam atau yang berunsur Islam turut tumbuh sehingga ke Eropah. Allahu Akbar. Jadi jelas, dalam perkara undang-undang Islam secara amnya yang telah dan sedang kita pakai, tidak ada sesiapa yang mengusik kita, tidak ada yang mengganggu-gugat kita. Alhamdulillah. Cuma satu sahaja dari cabang undang-undang ini kita ada sedikit menghadapi masalah.
Masalah apakah itu? Masalahnya ialah masalah berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam. Mengapa jadi masalah? Dari mana masalah ini datang? Antaranya, ia datang daripada luar Islam. Di sana ada pihak yang mempertikai, konon-kononnya undang-undang jenayah Islam itu kejam, sangat keras, tidak berperi kemanusiaan. Dan lebih dikesalkan lagi, ada pula orang Islam sendiri yang turut termakan candu ini, candu untuk melemahkan Islam. Dan malah ada yang lebih jauh terbabas, membuat andaian sekiranya undang-undang jenayah Islam itu berjalan, maka akan banyaklah tangan-tangan yang kudung, yang akibatnya akan menambahkan lagi lemahnya umat Islam yang memang sudah sedia lemah itu. Punca utama masalah adalah tidak lain dan tidak bukan dari kejahilan juga. Sama ada jahil biasa atau jahil murakkab. Jahil murakkab artinya jahil bertindih jahil, jahil berlapis jahil. Punca utama masalah ini, berkata Syekh Samsuddin Afana, penyusun kitab Fatawa Yas'alunak, inna hadha wallahi lahuwal jahlul murakkab, bal murakkabul murakkab, jahlun fil hukmi wa jahlun fil fahmi wa jahlun bi adillati syari'atil ukhra. Artinya, sesungguhnya ini demi Allah adalah jahil murakkab, bahkan murakkab lagi murakkab, yakni jahil bertindih jahil. Jahil tidak tahu tentang hukum, jahil tentang tidak tahu kefahamannya, dan jahil tentang dalil-dalil syariat yang lain. Mari kita imbas balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanganinya. Di zaman baginda itu pernah datang seorang lelaki bernama Ma'iz bin Malik membuat pengakuan, ya Rasulullah, zanaitu wa ana mutazawwij. Wahai Rasulullah, saya telah berzina sedang saya juga sudah pun berkahwin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja' nafsaka la'allaka qabbalta aw lamasta aw kama qala. Semak balik dirimu, periksa balik, barangkali engkau ini cuma berkucup-kucupan, berpeluk-pelukan atau bersentuh-sentuhan saja. Pemuda ini pun balik mengikut arahan Nabi, tetapi datang pula semula dan berkata, bal qad zanaitu ya Rasulullah, bahkan saya memang telah benar-benar berzina wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih saja bersabda seperti yang mula-mula tadi, raja' nafsaka la'allaka qabbalta aw lamasta. Semak balik dirimu, periksa balik, barangkali engkau ini cuma berkucup-kucupan atau berpeluk-pelukan atau bersentuh-sentuhan saja. Pemuda balik lagi, dia balik lagi, tetapi kemudian datang pula tanpa berganjak dari pengakuan asalnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap masih juga menyuruh balik, sehinggalah genap 4 kali berulang alik. Namun baginda masih saja bersabda, semak balik dirimu, periksa balik, barangkali engkau cuma berkucup-kucupan atau bersentuh-sentuhan. Sampai begitu, sampai begitu. Seperti sahaja baginda ini mahu supaya si lelaki Ma'iz menarik balik pengakuannya atau ikrarnya, supaya dengan itu dapatlah baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskannya daripada hukuman.
Tetapi ini si pemuda bukan sebarang orang. Dia sedang mengecap lazatnya iman. Karena itu ia tidak berganjak dalam makna dia minta dihukum juga untuk membersihkan dirinya di hadapan Allah, sehingga dia berkata, wa idza kadzabtu 'alaika ya Rasulullah fa aina Allah? Aina Allah? Wa aina Allah? Kalau saya berbohong kepada Tuhan wahai Rasulullah, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Artinya, tolong percaya kepada saya wahai Rasulullah, saya tidak bohong. Bagaimanakah saya mungkin berbohong sedang Allah melihat saya, sedang Allah berada di hadapan saya? Mendengar ini, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam serendah, tunduk menerima pengakuan Ma'is, lalu memerintahkan supaya pemuda itu direjam sampai mati. Selang beberapa ketika kemudian diriwayatkan Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat dengan bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahul ana lafi anharil jannati yanghamisu fiha." Demi yang diriku di dalam genggamannya, sesungguhnya Ma'is sekarang sedang mandi-manda di dalam sungai-sungai surga. Allahu Akbar. Selepas kejadian itu datang pula seorang perempuan daripada suku Al-Ghamidiyah, lalu membuat pengakuan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan zina dan tolonglah Tuhan bersihkan saya daripada dosa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pengakuan itu. Tetapi pada keesokan harinya, perempuan ini datang pula dan berkata, wahai Rasulullah, mengapakah Tuhan menolak pengakuan saya? Barangkali Tuhan ini menolak seperti menolak pengakuan Ma'is. Demi Allah, saya sekarang sedang hamil mengandung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mungkin saja bukan hamil. Bagaimanapun sabda baginda, sekarang engkau pulang dulu sehingga engkau melahirkan. Setelah perempuan itu melahirkan, dia pun datang dan kali ini bersama bayinya yang dibalut dengan secarik kain sambil berkata, saya telah pun melahirkan bayi ini ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pulang dan susukan bayi ini dulu sehingga habis timpuh menyusu. Apabila anak itu sudah bercerai susu, maka si perempuan datang pula dengan membawa anaknya. Di tangan si anak ada sepotong roti dipegangnya. Perempuan itu berkata, wahai Nabi Allah, ini anak sudah tidak menyusu badan lagi dan dia sudah dapat makan makanan. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukuman. Baginda sendiri turut menyembahyangkan dan mengkebumikan jenazah perempuan ini. Ini dua contoh orang mengaku berzina, walaupun keduanya telah mengaku minta dihukum, namun bukan semudah itu hukuman dijatuhkan, walaupun sudah mengaku, dan apatah lagi kalau tidak mengaku. Baik, mungkin orang akan menghujah, kalau sudah dikenal pasti undang-undang ini sangat susah untuk dilaksanakan, apakah relevannya untuk kita mengadakan aktanya? Kita menjawab, Brunei menjawab, akta adalah alat atau garis panduan untuk melaksanakan undang-undang. Maka demikian juga dengan undang-undang Allah. Kita memerlukan adanya akta
untuk memudahkan kita menangani kes-kes yang berkaitan. Pelaksanaan undang-undang Allah adalah wajib sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi akta memang perlu, karena jika tanpa akta, bagaimana dapat untuk melaksanakan undang-undang itu? Rasional lain, jika berbangkit orang datang mengadu atau mengaku berzina seperti Ma'iz bin Malik dan perempuan Al-Ghamidiyah ini, mereka meminta untuk dihukum dengan undang-undang syarak, tetapi kita tidak mempunyai akta syarak, maka dengan apa kes seperti ini akan ditangani? Tentu saja tidak ada jalan untuk itu. Jika tidak ada jalan, berarti kita tidak boleh melakukan apa-apa disebabkan ketiadaan akta. Lalu dalam kedudukan seperti ini, di manakah kita dengan Allah Ta'ala? Sedang Allah tetap menyuruh untuk menjalankan undang-undangnya itu, tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena kita tidak ada akta. Nah, apakah akan jadi? Adakah cerita ini akan dianggap boleh berakhir di sini saja? Jawabnya tidak. Kita orang beriman jawab tidak. Tetapi nun di akhirat kelak Allah akan tunggu kita. Allah akan tanya kita, mengapa kamu cuai? Mengapa kamu lalai? Mengapa kamu ingkar? Padahal kamu telah dikurniakan nikmat peluang, malah nikmat kuasa. Mengapa kamu tidak gunakan nikmat-nikmat ini untuk melaksanakan undang-undang Allah? Siapa yang telah mengurniakan nikmat-nikmat tersebut? Disinilah terimbasnya visi Raja Brunei Darussalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Maizuddin Wad-Daulah, apabila dalam satu persidangan khas Majelis Ugama Islam pada bulan Mac tahun 2010, Baginda itu antara lain bertitah, beta selaku hamba Allah yang telah ditakdirkan menjadi raja dan kepala negara serta ketua kerajaan bagi negara Brunei Darussalam adalah bertanggung jawab di hadapan Allah bersama-sama dengan para pembantu beta dalam kerajaan. Apa-apa jua yang akan beta luahkan pada pagi ini adalah demi untuk mencari keredaan Allah jua. Tidak ada yang lain daripada itu. Di saat dan ketika inilah azam Baginda bermula untuk kanun jenayah syariah itu digubal. Maka kami pun, mekanisme kerajaan, bergeraklah tanpa mengira siang atau malam untuk menjayakan penggubalan ini. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkat daulat Raja jua, rancangan ini berjaya. Sedikit selepas zina, orang juga risau dengan hukuman mencuri dan merompak, sariqah dan hirabah. Hukuman kedua-dua jenayah ini juga berat, potong tangan. Atau kalau merompak campur membunuh, hukumnya bunuh. Ada pihak beranggapan melakukan jenayah ini pasti saja dipotong dengan sewenang-wenang potong. Sebetulnya anggapan ini adalah tidak betul. Ya, tidak dengan sewenang-wenang potong. Bukan mudah untuk memotong tangan orang. Kita kena lihat dahulu berapa banyak kadar yang dicuri,
Bukan mencuri sebiji telur ayam pun mesti potong. Ya, lihat kadarnya. Juga lihat bagaimana ia dicuri. Juga lihat bagaimana si pemilik harta menyimpan hartanya yang dicuri itu. Tempatnya menyimpan, keadaan masa berlaku pencurian, jenis benda yang dicuri, semua itu kena tengok dahulu baik-baik, barulah berbangkit soal tangan dipotong. Dalam perkara ini, mari kita imbas satu riwayat yang menggetarkan ini. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah didatangi oleh sekumpulan orang. Orang-orang ini membawa beberapa pemuda yang diberkas oleh mereka. Mereka berkata, "Ya Amiral Mu'minin, haula'il ghilmanu saraqu jamalana wa nuridu an taqta'a aydiyahum." Wahai Amirul Mukminin, ini pemuda-pemuda telah kami tangkap. Mereka mencuri unta kami. Kami mahu supaya Tuan memotong tangan-tangan mereka. Apakah Umar terus dengan semudah itu memotong tangan-tangan pencuri-pencuri ini? Saksi telah pun cukup, dan pencuri juga sudah ditangkap, bahkan sudah pun mengaku mencuri. Apakah Umar terus memotong tangan-tangan mereka? Jawabnya tidak. Bahkan Umar selaku hakim tertinggi dan juga kepala negara pada ketika itu telah bertindak memeriksa dahulu aduan dengan bertanya kepada pencuri-pencuri sebab-sebab mengapa mereka mencuri. 5 syarat, Tom. Mengapakah kamu mencuri? Apakah sebabnya kamu mencuri? Menjawab pencuri-pencuri, "Ya Amiral Mukminin, inna na'malu inda ibn Hatib bin Abi Balta'ah wa qad naqasana ajrana walam yu'tina syai'an fashtadda minal ju' falam najid illa hadzal jamal fasaraqnahu." Wahai Amirul Mukminin, kami ini adalah pekerja-pekerja atau buruh-buruh kepada Ibnu Hatib bin Abi Balta'ah. Upah atau gaji kami yang sepatutnya kami terima telah dikurangkannya, dan kami juga tidak mendapat apa-apa daripadanya selain daripada upah atau gaji yang dikurangkan itu. Lalu kami mengalami lapar yang amat sangat, sedang kami tidak menemui apa-apa kecuali hanya unta inilah sahaja, maka kami pun mencurinya. Itu kedudukan kes. Sayyidina Umar ibn al-Khattab tidak memotong tangan-tangan pencuri ini dengan sewenang-wenang, tidak. Tetapi beliau memanggil si majikan yang zalim. Mana dia? Ibnu Hatib bin Abi Balta'ah. Panggil dia. Sayyidina Umar berkata dengan bertanya, "Ya Ibn Hatib, anta alladhi tadfa'u thamanal jamal mudha'afan marratayn jaza'an laka ala dhulmihim. Walladhi ba'atha Muhammadan bilhaq law ja'uni marratan ukhra wa qad saraqu laqata'tu yadaka anta li'annaka mu'tadin athim." Wahai Ibnu Hatib, engkaulah yang kena membayar kepada pemilik unta yang dicuri ini, membayar harga untanya sebanyak 2 kali ganda sebagai balasan ke atasmu kerana menzalimi pemuda-pemuda ini. Demi siapa yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran,
kalaulah mereka ini datang sekali lagi kepadaku karena mencuri, niscaya aku akan potong tanganmu, bukan tangan-tangan mereka, karena engkau telah melakukan perkara yang sangat-sangat berdosa. Ini saudara, bukan mudah untuk memotong tangan orang. Kena periksa dulu kedudukan perkara, kena teliti dulu bahan-bahan bukti, evidence. Sempurnakan dulu prosedur penghakiman menurut syarak. Bukan ikut suka hati atau hanya mengambil jalan mudah potong, bukan. Dan malah kadang-kadang keadaan semasa juga turut diambil kira, sebagaimana pernah berlaku juga di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bahawa beliau itu tidak memotong tangan pencuri yang melakukan pencurian pada tahun-tahun yang sukar, pada masa-masa yang sukar untuk mendapatkan makanan. Ini perkara begini. Hakim-hakim syar'i hendaklah tahu dan faham perkara ini. Tetapi insya Allah mereka itu memang mampu untuk menegakkan keadilan yang dikehendaki oleh syarak. Disinilah Brunei Darussalam sangat-sangat yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menghampakan para hambanya yang melaksanakan undang-undang ini. Ini Brunei cukup yakin. Rajanya juga yakin. Rakyatnya juga yakin. Sambil itu kami juga yakin bahawa keputusan ini pasti akan membawa berkat. Membawa berkat. Brunei adalah cukup yakin kepada berkat. Karena itu, apabila ada orang mengomen, ada orang komen dalam media sosial yang Brunei dengan keputusannya melaksanakan undang-undang syariah itu akan mungkin saja menemukan lagi 6 buah telaga minyak di buminya. Perkara ini telah saya sebut, saya tumpang sebut dalam kuliah saya di hadapan penuntut-penuntut kami di United Kingdom. Namun cerita sebenar tentang 6 telaga minyak ini bukanlah datangnya dari saya, tetapi saya hanya menyebutnya semula dari cerita yang saya baca dalam media. Namun begitu kata saya, perkara ini tidak mustahil. Memang tidak mustahil, karena lebih dari 6 telaga pun boleh berlaku jika Allah menghendakinya. Inilah namanya berkat itu. Berkat itu sifatnya tumbuh, sifatnya bertambah. Karena arti berkat dalam bahasa Arab ialah ziyadah. Berkat itu artinya ziyadah, bertambah, tumbuh. Jadi saya secara pribadi amat yakin kepada perkara berkat, dan malah sentiasa mengharapkan berkat itu. Saya juga melihat raja kami sendiri dan orang-orang Brunei keseluruhannya amat komited dengan berkat. Cuma saya katakan, janganlah kita hanya tahu berkat semata-mata, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk memperolehi berkat. Di sana ada syarat bagaimana untuk dapat meraih berkat itu, yaitu coba kita perhati. Syarat itu ialah dengan adanya takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tafsirnya, dan sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami, yakni Allah, akan buka kepada mereka pintu pengurniaan yang melempah-lempah berkatnya dari langit dan bumi. Ini impak takwa itu. Ia adalah satu benda luar biasa, sangat aneh, tetapi jangan diragukan adanya. Seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak lelaki kami satu-satunya telah ditawan oleh musuh orang-orang musyrikin, dan ibu si anak ini sangat tertekan dengan kejadian itu." Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la haula wala quwwata illa billah." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Aku memerintahkanmu dan juga istrimu supaya kamu berdua membanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Lalu Auf pun balik ke rumah dan memberitahu istrinya akan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Respon si istri berkata, "Ni'ma ma amarana bih." Alangkah bagusnya, alangkah hebatnya apa yang diperintahkan oleh Nabi ini kepada kita. Lalu keduanya pun terus menerus bertakwa mengikut arahan Rasulullah dan terus menerus berzikir dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Allah Maha berkuasa lagi Maha perkasa, telah mentakdirkan musuh-musuh yang menawan si anak ini jadi lalai dan lupa terhadap tawanan mereka anak kepada Auf bin Malik ini, sehingga si anak dapat meluluskan diri dan malah sempat membawa balik bersamanya 4.000 ekor kambing musuh. Bapaknya yang fakir itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayahillu li an akula mimma ata bihi ibni?" Adakah halal bagi saya untuk memakan apa yang dibawa oleh anak saya ini? Menjawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Dan ayat ini pun turun. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tafsirnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya dan akan mengurniakannya rizki dari sumber yang tidak terlintas di hatinya. Hadis inilah, para hadirin yang saya hormati, Brunei Darussalam sedang tegak dengan berpandukan pengalaman-pengalaman lampaunya dan terkini. Ia terus survive tanpa modal lain kecuali takwa. Ia berazam terus untuk membina keadilan, keamanan, kesejahteraan dan kemakmurannya dengan takwa kepada Allah. Bukan seperti yang disangkakan orang, Brunei karena undang-undang jenayah syariahnya, ia sedang bergerak ke jurang kebinasaan dan ketidakadilan. Izinkan saya mengimbas sedikit ke belakang
pengalaman Brunei sebelum kedatangan Inggris, undang-undang Islam itu sudah pun pernah menjadi undang-undang asas atau dasar kepada negara ini. Ianya telah dilaksanakan dan berkuat kuasa di seluruh negara. Ia dikenali dengan nama Hukum Kanun Brunei. Ia dianggap sebagai undang-undang bertulis pertama negara Brunei. Berdasarkan kajian oleh beberapa pengkaji tempatan tentang teks Hukum Kanun Brunei, naskah Brunei, bilangan rujukan ABM 8990 Museum Brunei, ternyata ia adalah berasaskan undang-undang Islam, walaupun terdapat juga unsur adat resam Melayu. Hukum Kanun Brunei ini mengandungi 47 pasal dan diperkirakan lebih kurang 29 pasal adalah mengandungi unsur-unsur Islam. Walaupun peruntukan-peruntukannya ringkas, tetapi dianggap meliputi termasuk undang-undang jenayah hudud, qisas dan ta'zir. Lihat pasal-pasal 4, 5, 7, 8, 11, 12, 2, 38, 41, 42 dan 44. Undang-undang muamalah, lihat pasal-pasal 15, 31 dan 40. Undang-undang keluarga termasuk pinang meminang, nikah, cerai dan nafkah. Lihat pasal-pasal 18, 20, 25, 26, 27, 28 dan 29. Undang-undang acara dan keterangan, lihat pasal 20. Dari keterangan ini jelas bahwa yang hukum kanun Brunei itu adalah berdasarkan hukum syarak. Hukum kanun Brunei ini mula ditulis dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan 1582 hingga 1598 Masehi, dan telah sempurna dilaksanakan atau dikuatkuasakan dalam zaman pemerintahan Sultan Jalilul Akbar 1598 hingga 1659 Masehi, supaya Brunei Darussalam itu terus diperintah mengikut lunas-lunas hukum kanun Brunei. Maka Sultan Jalilul Akbar telah mewasiatkan kepada anak danya Sultan Abdul Jalil Jabbar 1659-1660 Masehi agar terus melaksanakan atau menguatkuasakan undang-undang ini. Di sini jelas wasiat Sultan Abdul Jalil Al-Akbar kepada anak danya Sultan Jalil Al-Jabbar menjadi petanda bahawa pemerintahan pada ketika itu adalah berlandaskan muafakat dan syarak. Ia berjalan sekian lama sehinggalah kedatangan dan campur tangan Inggris berlaku. W.H. Treacher, pemangku konsul jenderal British yang buat julung kalinya datang ke Brunei Darussalam dengan angkatan laut British pada tahun 1871 Masehi, di dalam catatannya mengenai Brunei telah menyebut bahawa undang-undang Brunei pada ketika itu ialah undang-undang yang berasal dari Al-Quran. W.H. Treacher juga menyebut dalam catatannya itu tentang beberapa orang telah bertindak mencuri beberapa jenis barang, termasuk sebuah jam tangan emas dan selaras senapang daripada kapal perang British itu. Dalam pertemuannya dengan Sultan Brunei, W.H. Treacher telah menceritakan kejadian malang ini dan jelas kepadanya
bahawa Baginda Sultan adalah murka walaupun tidak berkata apa-apa apabila mendengar aduan tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah W.H. Trecha berlepas ke Labuan dari Brunei, barang-barang curian tersebut telah menyusul dikembalikan semula kepadanya oleh Sultan Brunei dengan disertakan sepucuk surat yang menyatakan bahawa 3 orang yang terlibat dalam kejadian itu semuanya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman potong tangan. Dalam peristiwa lain, W.H. Trecha juga menyebut dalam catatannya bahawa beliau pernah menyaksikan hukuman bunuh qisas dijalankan ke atas seorang penjenayah di Brunei Darussalam bernama Maiden. Kesalahan penjenayah ini ialah merompak, merampas harta benda dan membunuh beberapa orang peniaga yang berulang-alik dari Labuan ke Brunei. Maiden ini bermaharaja Laila selama 2 tahun sebelum dia ditangkap dan dijatuhi hukuman bunuh. Tujuan hukuman bunuh ini ditunjukkan kepada W.H. Trecha ialah supaya jelas kepadanya bahawa hukuman tersebut adalah betul-betul dilaksanakan, bukannya olok-olok, sekalipun Maiden ini adalah anak kepada seorang pembesar negara Brunei Darussalam yang disayangi oleh Sultan Brunei pada ketika itu. Berdasarkan petikan-petikan ini adalah jelas bahawa Brunei Darussalam sebelum kedatangan Inggris sudah pun mempunyai undang-undang dasarnya, yaitu hukum kanun Brunei yang berteraskan hukum syarak dan adat resam. Maka dengan latar belakang ini, hasrat kerajaan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menegakkan semua undang-undang Islam di negara ini adalah sebagai langkah kembali ke pangkal jalan selaku bangsa yang merdeka, sebagaimana titah pada 12 Desember 1983 sempena pembukaan rasmi persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ke-21 antara lain. Menegakkan hukum-hukum agama Islam adalah juga berarti menegakkan martabat dan harga diri kita sebagai satu bangsa yang merdeka. Berdasarkan pengalaman awalnya dengan undang-undang Allah ini, maka negara Brunei Darussalam pada akhir tahun lepas telah mengisytiharkan penggezetan undang-undang jenayah syariah dengan nama Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah oleh Sultan. Mungkin juga timbul pertanyaan sedikit lagi, mengapakah ia disebut Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah dan bukan Perintah Kanun Hukuman Hudud? Ini memang disengajakan. Berdasarkan makna hudud itu adalah umum. Ia merangkumi semua aturan-aturan atau batasan-batasan dalam hukum syarak. Di dalam Al-Quran betul terdapat ungkapan-ungkapan berbunyi hududullah, artinya aturan-aturan hukum Allah atau batasan-batasan hukum Allah atau hukum syariat Allah. Ia meliputi untuk semua perkara, termasuk malah hukum puasa, hukum nikah kahwin, hukum yang berkaitan dengan akidah dan lain-lain.
serta memang tidak terkecuali juga hukum jenayah. Khusus dalam konteks hukum jenayah, Brunei Darussalam adalah dengan sengaja mengelak daripada memakai istilah hudud itu, di samping karena ia dilihat kurang tepat. Istilah ini juga sudah menjadi momok di kalangan banyak pihak. Ramai yang tidak selesa dengannya, rimas dan takut. Dengan hudud mereka tidak nampak lain kecuali kekejaman semata-mata. Karena itulah Brunei Darussalam telah memilih istilah lain yang kita anggap lebih jitu dan lebih tepat. Kita berbuat yang demikian itu juga adalah berdasarkan tidak ada nas untuk undang-undang jenayah itu mesti diungkap dengan ungkapan undang-undang jenayah hudud. Tidak ada. Itu latar belakang kita menamakan undang-undang jenayah Islam itu bukan dengan undang-undang jenayah hudud, tetapi kita pilih istilah undang-undang jenayah syariah. Saya kira cukup sekian. Saya untuk mengakhirinya meminta banyak-banyak kemaafan jika terdapat sebarang perkara yang tidak wajar atau yang boleh dianggap silap dan menyinggung perasaan mana-mana pihak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai di antara yang hadir dalam dewan ini yang berhormat telah menghadiri beberapa muhadarah atau lecture yang besar-besar di negara-negara yang lain. Bagi diri saya sendiri, ingin saya menyatakan bahawa di antara lecture hall atau qa'ah muhadarah yang besar dalam negara-negara Islam ialah Qa'ah Muhammad Abduh. Qa'ah Muhammad Abduh atau lecture hall Muhammad Abduh ini sebenarnya telah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang besar, kerana di Qa'ah itulah terdapat peristiwa-peristiwa muhadarah atau lecture yang penting di peringkat dunia, di mana Soekarno diberi anugerah doktorate dan ramai lagi pemimpin-pemimpin lain dari dunia Islam dan bukan Islam dianugerahkan doktorate di Qa'ah Muhammad Abduh di Mesir. Dan pernah juga saya hadir beberapa lecture hall yang lain yang dihadiri oleh orang bukan Islam. Di Mesir ada beberapa tempat ibadah orang-orang Kristian, di Medan Ramses, di Medan Tahrir, dan saya juga melihat dan mendengar beberapa lecture yang besar yang datang daripada negara-negara lain. Hari ini saya bagi Pak Universiti merasa syukur yang berhormat Pihin, kerana walaupun dewan ini tidak sama dengan Dewan Muhammad Abduh dari segi saiznya, kecil dan bangunannya tidak indah seperti Dewan Muhammad Abduh, tapi apa yang disaksikan oleh yang hadir dalam dewan ini pada hari ini, saya fikir ini satu keluarbiasaan. Yang saya katakan sedemikian kerana ia didasarkan pada satu perkara penting, iaitu di sepanjang penyampaian yang berhormat Pihin, saya telah menyaksikan bahawa penonton semua seolah-olah telah terkunci, telah terpukau, walaupun lebih daripada 1 jam, tapi berbeza dengan yang pernah saya lihat. Kalau peristiwa 1 jam itu biasanya akan kelihatan yang letih dan mengantuk.
Tapi hari ini daripada awal yang berhormat PN beri ucapan, saya fikir mereka masih tidak puas dengan muhadharah itu. Ini satu keberkatan yang sangat baik, dan saya fikir keputusan universiti ini menjemput yang berhormat PN datang adalah satu keputusan yang munasabah sebagai sebuah universiti yang bernaung di bawah Raja-Raja Melayu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Brunei sendiri. Saya fikir kehadiran ini adalah satu kewajaran, dan kita mendengar penerangan daripada authority tentang satu isu yang kadang-kadang menjadi kontroversi akibat daripada mendengar daripada punca yang tidak berautoriti. Saya tidak tahu yang berhormat bagaimana harus saya nyatakan perkara ini, kerana terima kasih saya tak padan dengan apa yang sepatutnya saya ucapkan. Tapi terpukaunya tuan-tuan dan puan-puan hari ini, saya fikir pertama kerana kandungannya. Saya fikir kandungan yang telah disampaikan adalah luar biasa. Yang kedua, cara penyampaian yang saya fikir walaupun terganggu sedikit suara sebentar tadi, tapi penyampaiannya adalah mantap dan perfect daripada awal sehingga akhir, walaupun makan masa lebih daripada 1 jam. Faktor yang ketiga ialah bahasanya. Islam sendiri kalau tidak diputuskan atau diperkenankan oleh Allah disampaikan menerusi kitab suci yang mengandungi kalimah-kalimah yang kuat, tentulah kesan risalah ini tak begitu kuat kerana tidak menggunakan perkataan-perkataan atau kalimah yang besar. Hari ini kita menyaksikan kandungan daripada pihak yang berautoriti di Brunei. Kita mendengar tentang cara penyampaiannya dan juga bahasa yang digunakan. Ada ciri-ciri yang luar biasa pada yang berhormat. Kalau saya yang ditakdirkan menjadi mufti bagi sebuah negara lain, saya tak fikir saya boleh sampaikan sedemikian, kerana kekuatan yang ada pada yang berhormat adalah satu keluarbiasaan. Tahniah yang berhormat. Tuan-tuan dan puan sekalian, masa 1 jam ini sudah cukup untuk kita mengerti suatu perkara yang agak sukar dipahami, dan saya ingin memohon izin daripada yang berhormat secara langsung supaya apa yang disampaikan tadi diizinkan oleh yang berhormat untuk dicetak oleh universiti ini, dan kalau diperkenankan sekaligus diterjemahkan kepada bahasa yang di negara kita ini ialah bahasa Inggeris. Kalau mendapat izin, maka insya-Allah kita akan lakukan sebagai salah satu daripada kandungan kegiatan universiti yang dinaungi oleh 9 Raja Melayu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Raja Brunei. Kalau diizinkan, kita akan tulis pada yang berhenti. Dan sekaligus dengan itu, saya ingin menyatakan bahawa pada 22 Oktober yang lalu, mengenai dengan yang diisytiharkan oleh yang berhormat sebentar tadi, ini adalah kandungan ucapan yang berhormat sewaktu perisytiharan penggazetan Undang-Undang Jenayah Syariah di Brunei. Kandungan ini sudah ada, tapi saya tidak pasti sama ada pihak berkuasa Brunei telah mencetak dan menyebarkan kandungan ini kepada publik. Kalau tidak, sekaligus dengan yang tadi, saya bagi pihak universiti juga memohon supaya mengizinkan universiti ini mencetak kandungan ini, kerana ucapan yang berhormat pada masa pengisytiharan penggazetan itu sangat luar biasa, dihadiri oleh beribu-ribu orang daripada dalam dan luar negara. Tapi saya menyaksikan bahawa peristiwa yang sama berlaku di Dewan itu, iaitu yang berhormat telah memukau sidang hadirin, tak bergerak daripada awal sampai akhir. Satu keluarbiasaan. Dan kalau diizinkan, maka ucapan hari ini dan yang itu akan kita keluarkan sebagai terbitan yang diizinkan oleh yang berhormat oleh universiti ini. Terima kasih. Saya serahkan pada Datuk Osman. Alhamdulillah,
HBI kita hari ini telah berlangsung dengan sempurna. Sebagai penghargaan, kita menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur untuk menyampaikan cenderahati kepada Amir Halaqah kita YB Pehin. Dengan hormatnya dipersilakan. Cenderahati kita merupakan sebuah plak sijil penghargaan. Terima kasih Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur. Dan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu HBI pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa puas hati lah dan seronok dengan penerangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pehin lah. Nampak segala penerangan itu amat jelas dan saya gembira lah mendengar penerangan daripada dia lah. Program yang dianjurkan oleh UIM pada hari ini merupakan satu program yang amat bermanfaat dan ia merupakan satu bentuk perkongsian yang diberikan sendiri oleh YB Pehin Mufti Brunei Darussalam mengenai Undang-Undang Kanun Syariah Jenayah Brunei yang telah pun berkuat kuasa mulai April tahun ini. Dalam ucapan beliau tadi, beliau telah menegaskan bahawa Kanun Syariah Jenayah Brunei ini merupakan satu kanun yang didokong sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei dan ia merupakan satu titik tolak kepada kembalinya Brunei mengikut undang-undang asal negara itu sebelum kedatangan penjajah Inggeris. Jadi ia bukanlah satu perkara yang baru. Jadi saya yakin dan percaya perkongsian yang diberikan oleh YB Pehin Mufti Brunei adalah satu perkongsian yang seharusnya dihayati oleh seluruh bukan saja masyarakat cendekiawan di Malaysia, malah seluruh khalayak umum. Saya rasa saya sangat terpegunlah dengan ucap utama dari Yang Berhormat Datuk Pehin. Betul lah seperti kata Tan Sri Yusof Nur tadi, selebih 1 jam tu rasanya kami semua terpukau dengan kandungan ucap utama dan dalam hati saya terfikir bahawa negara kita mesti memikir secara serius untuk melaksanakan undang-undang Islam di Malaysia. Program pada hari ini pada saya memang satu program yang sangat baik sesuai dengan keadaan dan masa dan kita telah mendengar satu majlis ilmu yang sangat tinggi nilainya bermutu dan saya berterima kasih kepada pihak universiti yang dapat menjemput saya bersama-sama dengan program pada hari ini dan pada saya telah memberi satu manfaat yang sangat baiklah kepada audien pada hari ini. Pada saya hukum wuduk ni sebenarnya hukum daripada Allah SWT, satu yang dah tak perlu dipertikaikan lagi. Sebenarnya kalau dilaksanakan bukan mendatangkan satu masalah yang berat pun kepada masyarakat. Yang penting masyarakat kena dapat memahami ya, dan insyaAllah rasanya tak, kalau seorang faham dia tak menimbulkan apa-apa masalah sebenarnya pada saya. Saya berpandangan bahawa Halaqah Bicara Intelek ini adalah satu program yang amat berfaedah lah untuk khalayak dan saya harap pada masa-masa akan datang lebih ramai lagi akan dapat menyertai Halaqah ini, tertakluk jugalah kepada seluas mana publicity yang diberikan. Saya rasa Halaqah ini berpotensi untuk menjadi terkenal kerana saya difahamkan ia dilakukan setiap bulan. Mungkin apabila lebih ramai khalayak mengetahui tentang kewujudan program ini, lebih ramai lagi akan turut serta untuk hadir ke
halakah ini. Pada saya, isu pelaksanaan undang-undang hudud ini mesti keluar dari kerangka politik, yang mestilah berada di landasan yang betul untuk pelaksanaannya di seluruh negara. Tidak boleh melihat ia sebagai isu cepisan ataupun isu politik sesebuah negeri sahaja. Kerana kebaikan undang-undang itu tidak akan dapat dirasai ataupun dilihat sebagai adil sekiranya hanya dilaksanakan di sebuah negeri, kerana lebih penting undang-undang yang dapat diaplikasi kepada semua masyarakat. Kita boleh mulakan pelaksanaan ini dengan perlahan-lahan, tidak semestinya sekaligus, kerana dalam keadaan negara kita ini mungkin pindaan pada undang-undang diperlukan terlebih dahulu. Misalnya kalau diubah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1984 itu, saya kira dengan peningkatan hukuman sudah boleh pihak berkuasa meminda peruntukan hukuman yang ada bagi kesalahan-kesalahan yang seumpama hudud di dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Saya ingat itu sudah menjadi satu langkah yang pemula yang terbaiklah untuk negara kita. Kerana kalau kita nak tunggu hudud sekaligus dilaksanakan sebagaimana yang berlaku di Brunei menerusi pengkanunan perintah Kanun Jenayah Syariah 2013 itu, mungkin agak lambat sikitlah. Jadi untuk realistik kita lihat dalam keadaan negara kita ini, kita boleh mulakan mana yang ada dululah.